Yang kedua, hijrah yang pertama hijrah ke Habsyah, Nabi tak pi. Madinah Nabi pi. Dan yang keduanya, hijrah ke Habsyah tidak wajib. Siapa tak pi tak berdosa. Adapun hijrah ke Madinah, hukum dia wajib. Yang tak pi dosa. Yang tak pi berdosa, kecuali beberapa orang yang memang ditangkap, dikurung, ataupun yang diperhatikan oleh orang Quraisy di Mekah sampai dia tak boleh keluar, yang tu dia dimaafkan. Tuan-tuan, 2 bulan yang lalu kita tengok hijrah ke Habsyah tak habis lagi. Kita baru masuk muqaddimah, iaitu apabila Nabi memulakan dakwah. Nabi berdakwah, sahabat menyebarkan dakwah, tolong Nabi, Abu Bakar tolong Nabi berdakwah, Abdullah ibn Mas'ud tolong Nabi berdakwah secara terang-terangan. Bermula daripada situ, orang Mekah juga memulakan penyiksaan sebagai langkah untuk menghentikan dan mematikan dakwah yang cuba dihidupkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka mula menyiksa, mereka mula main kasar. Mula tangkap sahabat itu, tangkap orang ini, siksa orang itu, siksa orang ini, ada yang dibunuh dan sebagainya. Akhirnya sampai tahun kelima kenabian, Nabi pun arahkan para sahabat, ataupun Nabi cadangkan kepada para sahabat, kata Rasulullah, sesungguhnya di negara Habsyah, kata Rasulullah, ada seorang raja yang adil. Dia tidak menzalimi rakyatnya. Payah cari ni. Raja kaya, raja ada kuasa eksekutif, boleh gubal dasar, boleh tentukan itu dan ini, kemudian adil. Nabi teringat waktu tu, Nabi kata di Habsyah sana ada satu orang raja, nama raja tu Ashamah bin Abjar. Ini tak ada khilaf, nama raja tu tak ada khilaf, Ashamah bin Abjar. Dia ni adil. Kalau hampa mau, hampa pilah hijrah ke sana. Nabi pi tak? Nabi tak pi. Sebab pergerakan Nabi dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Allah izin baru Nabi keluar. So macam mana pun penyiksaan yang diterima, pedih mana pun hati Nabi dengan cercaan yang dilemparkan, Nabi tetap di Mekah. Adapun para sahabat diberi ruang. Maksudnya penderitaan yang lebih besar ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali kita dengar sahabat menderita, maka ketahuilah Nabi 2 kali dari penderitaan itu. Bila Nabi buka peluang, kalau hampa nak hijrah, hampa boleh pergi ke Habsyah. Sebut kepada dia. Saya tak tahu macam mana Nabi kenal Ashamah bin Abjar. Saya pun tak pernah jumpa. Kalau tanya ulama yang alim, mungkin dia boleh cerita macam mana Nabi boleh kenal Ashamah bin Abjar. Kemudian sahabat-sahabat pun pi 2 kali, 2 rombongan. Rombongan yang pertama 12 orang laki-laki, 4 orang wanita. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 90. Lepas ayat Quran ada terjemahan, kemudian perenggan pertama, lepas terjemahan Quran, perenggan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bulan Rejab tahun kelima kenabian. Siapa yang ada buku tengok. Dalam bulan Rejab tahun kelima kenabian, bukan 5 hijrah lah. Tahun kelima kenabian maksudnya 5 tahun selepas jadi Nabi. Umur Nabi waktu tu umur 45. Kena boleh jawab dah. Soalan-soalan senang tu kena boleh jawab dah. Kalau orang kata tahun ke-8 kenabian, umur Nabi berapa? 48. Tahun 2 hijrah, umur Nabi berapa? Lain dah cara nak kira. Tahun 2 hijrah 53 campur 2. Sebab hijrah umur 53. Tahun 6 hijrah 53 campur 6, 59. Peristiwa sekian-sekian tahun 6 kenabian, umur berapa Rasulullah? 46. Itu cara kira. Saya akan ulang benda tu sampai tuan-tuan boleh kira lah. Kemudian
Kata pengarang kitab ini rahimahullah, dalam bulan Rejab tahun kelima kenabian, sekumpulan 12 orang lelaki dan 4 orang wanita berlepas ke Habsyah. Siapa dia ni? Semua sahabat. Bilangan ni ada khilaf dah, ada khilaf dari segi angka tu, ada khilaf, ada pendapat yang pelbagai. Tapi lingkungan tu semua pendapat tak lebih 100 orang. Kebanyakan pendapat tak lebih 100 orang. Di antara yang berhijrah ialah Uthman ibn Affan, menantu Nabi, dan isterinya Ruqayyah. Dia tulis Ruqiyah. Arab baca macam mana? Bacaan yang tepat Ruqayyah. Anak Nabi, binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isteri pertama Uthman ibn Affan, anak daripada anak Nabi. Kemudian sehubungan dengan ini, Nabi bersabda, mereka adalah rombongan pertama berhijrah demi Allah. Maksudnya kerana Allah, selepas Ibrahim dan Lut alaihissalam. Selepas Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam berhijrah keluar daripada kota Mekah pergi tempat lain, maka rombongan hak hijrah pi Habsyah ni juga adalah rombongan pertama yang berhijrah selepas Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim pernah sampai ke Mekah. Dulu kita pernah cerita dah waktu mukaddimah tahun lepas. Kemudian kumpulan pertama yang hijrah pi ke Habsyah ni, kita sambung. Mereka curi keluar dari Mekah ketika malam gelap. Bukan dok boleh buat pengumuman, buat kenduri kesyukuran tuan. Tak boleh. Waktu tu Islam tidak dibenarkan di kota Mekah. Siapa-siapa yang disyaki beragama Islam akan ditangkap, dikurung tanpa notis, tanpa orang panggil apa, tanpa apa lalu, tanpa sebab. Tangkap, kurung, tangkap, kita tak ada perbicaraan apa, tak boleh, tak ada hak nak lawan. Maka para sahabat nak hijrah pergi ke Habsyah malam. Ketika malam gelap dan menuju ke laut, di mana 2 buah perahu kebetulan akan berlayar ke Habsyah, Ethiopia, destinasi mereka. Berita perlarian mereka, sahabat ni, hak berapa belas orang tak saat ni, 16 orang tadi, sampai ke telinga orang Quraisy, lalu menyuruh beberapa orang mengejar kumpulan itu. Tetapi orang Islam telah pun berlepas dari pelabuhan Syuaibah menuju ke tempat selamat, di mana mereka disambut dengan penuh mesra serta dilayan dengan baik. Jadi malam tu tuan-tuan, 16 orang ni kemas-kemas barang, selinap keluar dalam gelap dan berahsia sampai di pelabuhan. Ada kapal 2 biji, bukan perahu tuan-tuan, kapal lah, jauh tu kan, Mekah nak pergi ke Habsyah, Ethiopia kan, jauh tu, kapal lah dia terjemah perahu ni tak berapa tepat. Arab dia guna kataan apa cik? Dalam tu bahasa Arab dia guna kataan apa? Ada Arab dia guna apa? Qarib ke safinah? Okey, kalau dia guna safinah dalam buku Arab tu kan, maksudnya kapal. Jadi depa pun pi tengok ada Quraisy tahu kata kumpulan pertama nak hijrah ke Habsyah. Apa tindakan Quraisy? Dia hantar tentera dia pi tangkap. Dah depa ni nak keluar tak kacau dah hampa, tinggal rumah, tinggal harta apa semua, ligan apa lagi. Tapi sebab tak puas hati dengan Islam, takut Islam berkembang di tempat lain. Tuan-tuan nampak tak kedengkian Quraisy ketika tu? Sebab tu bila Nabi hijrah ke Madinah pun depa duk cari pasal lagi dengan Madinah. Depa himpun tentera, kekuatan, senjata untuk serang Madinah. Dengki, dendam dengan Islam. Apabila mereka ni lari nak berpindah, itu hak dia lah, dia nak pindah. Pasal apa nak pergi tangkap? Nampak tak? Jadi ulama nak bagi kita faham betapa waktu tu kerajaan dan orang Mekah begitu dendam dengan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Depa nak padam terus cahaya Allah itu, nak padam terus, dan Allah memenangkan agamanya. Kemudian dalam bulan Ramadan tahun yang sama,
Nabi SAW masuk ke rumah suci. Ini tajuk lain. Dia selit dengan satu cerita. Tok Guru pengarang ni, dia duk cerita pasal hijrah ke Habsyah. Tak habis lagi, dia selit benda lain sat. Kita tengok benda apa dia selit. Kenapa dia selit? Boleh jadi peristiwa yang dia nak cerita ni berlaku waktu tu. Peristiwa yang dia nak cerita ni berlaku tempoh tu. Iaitu, kita tengok, dalam bulan Ramadan tahun yang sama maksudnya tahun kelima kenabian, Nabi SAW masuk ke rumah suci Kaabah, pergi ke situlah kawasan Kaabah, dan di sana sedia menunggu orang kafir Quraisy, termasuk para bangsawan dan penghibur. Tengok apa kisah dia. Nabi buat apa? Dengan tiba-tiba baginda mula mengucap surah An-Najm. Ubah tu, dia tulis huruf I kan, surah bukan sirah, surah An-Najm. Boleh tengok surah An-Najmi, An-Najmu. Tuan boleh buka dalam Quran surah An-Najmu. Tengok. Kau surat 526 tak silap saya. 26 surah An-Najmu ni. Nabi satu hari dalam tempoh-tempoh ni, tuan-tuan tengok, dalam tempoh Mekah sangat tegang, Islam tak boleh sebang. Satu hari Nabi masuk kawasan Kaabah, Nabi baca surah An-Najmu yang baru diturunkan, wahyu baru. Tanpa disedari, kata-kata Allah menyerap ke dalam jiwa mereka serta mempesonakan para pendengar. Tuan-tuan kena ingat, Nabi ni selain daripada mukjizat wahyu, Nabi ni suara sedap. Dan boleh bayang kita hak iman turun naik ni, kalau baca suara sedap pun seronok dah. Pergi di Mekah dengar tu imam dengan suara sedap, dengan mikrofon pula, tak pegang. Dengar seketul ni tu imam baca, Allah meleleh ayat mata, tak faham pun, baru orang biasa baca. Apatah lagi Rasulullah yang baca dengan iman dan suara dia. Rasulullah SAW, Nabi baca. Bila Nabi baca surah An-Najmu ni, semua diam. Ini ajaib ni. Kita tengok. Ia merupakan kali pertama mereka tergamam dengan kebenaran wahyu. Yang ni kali pertama, tuan. Selama Nabi berdakwah 5 tahun, siapa-siapa pi baca Quran, nanti depa rumun mai, depa tabuh ramai-ramai sampai pitam, seperti mana yang depa buat, termasuk kepada Abu Bakar ibn Abi Quhafah, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Siapa-siapa saja berani duduk tengah-tengah pekan Mekah, menjerit baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baca-baca, sak risat dia. Lepas tu rumun mai, semua akan pukul hak baca tadi. Itulah kali pertama dalam hidup Nabi, satu-satunya surah yang apabila dibacakan oleh Rasulullah, kesemuanya tergamam dan diam. Nama surah tu adalah surah An-Najmu. Balik tuan-tuan baca, tengok terjemahan dia, sangat tinggi ayat dia. Padahal sebelumnya mereka lah yang mempersendakan wahyu. Mereka ni orang kafir Quraisy. Siapa baca ayat, mereka hina dan pukul. Tidak mengindahkan, malah buat bising apabila dibaca. Buat bising tuan-tuan, Quraisy akan buat bising. Dia saja pasang lagu bagi kuat, dia saja suruh artis-artis Mekah menari, menyanyi di tepi itu. Kalau ada siapa-siapa baca Quran, zaman dulu ada agak penari wanita dan penyanyi wanita yang diupah oleh kerajaan Mekah ketika tu, sama ada untuk mengganggu dakwah ataupun nak menaikkan semangat mereka dalam peperangan. Dia ambil artis-artis wanita, ada nanti dalam perang Badar. Pakai semangat lah, tengok artis perempuan mai, dah lah pakai ketat, cantik pula kan, pakai ketat-ketat cantik pula ni, dipotong hak ni, bulu kening apa semua. Entah sama ya, dia punya modus operandi dia sama kan, faham lah. Kemudian sehinggakan pendengar-pendengar setia tidak dapat mendengar bila sahabat baca Quran, depa bising. Mereka berfikir bahawa mereka boleh melenyapkan suara Allah, tetapi sebenarnya mereka menambah penderitaan bagi diri sendiri. Kerana suara Allah tiada siapa boleh melenyapkan.
Maka berkata orang kafir, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyian-nyanyian. Nampak tuan-tuan? Nampak tak? Ni Allah rakamkan tindakan dan kacau yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Allah rakam dalam Quran, surah Fussilat ayat 26. Janganlah kamu mendengar Quran ni, mulut mereka cakap ni, orang Quraisy, tentanglah dia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak, supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Surah Fussilat ayat 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ayat tu, والغوا فيه لعلكم تغلبون. Nah, terjemahan dia kita baca tak sat. Kemudian mereka kacau. Tiba-tiba bila Nabi baca surah An-Najm, semua pakat diam, tergamam. Hak pemimpin mereka pun diam, hak nangun-nangun bawah ni pun diam, hak artis-artis dia pun diam, semua diam. Dengar isi kandungan surah An-Najm, tak terkata apa apabila mendengar ayat-ayat Allah begitu indah dan takjub, lalu menusuk ke dalam hati nurani mereka secara langsung. Rasa terpesona dan asyik sehingga terlupa dunia kebendaan di sekeliling mereka, kerana terperangkap dengan penuh perhatian kepada kalimah Allah. Kelangsungan ini menyebabkan Nabi SAW berjaya mengusik hati mereka yang sedang bergelora. Satu pekan Mekah tu, hak mana Nabi mula Nabi mula baca surah An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim, orang pakat mai, wan najmi idza hawa. Siapa pun tak serang Nabi. Mai tambah 5 orang, 8 orang, 10 orang. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad itu tidak sesat. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tidak pernah bercakap daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang Muhammad cakap adalah semata-mata berdasarkan wahyu. Quraisy duk tambah, makin tambah orang, makin tambah. Semua tak kata apa. Tuan nampak tak dia touching ayat tu? Allamahu syadidul quwa. Sebenarnya yang mengajar Muhammad selama ini adalah Allah yang maha berkuasa lagi maha perkasa. Sebab tu Quraisy tak kata apa tuan. Abu Lahab tak serang Nabi, Abu Jahal tak serang, semua dengar. Ayat dia banyak tuan, 62 ayat. Surah An-Najm ni 62 ayat, 2 muka setengah. Maksudnya lama Nabi baca. Sampai ayat di belakang tuan-tuan tengok, wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuatkan kamu ketawa dan yang membuatkan kamu menangis. Quraisy duk follow je, tak ada siapa serang Nabi SAW sampai ayat last sekali, azifatil azifah. Ayat maksud dia telah hampir saat kiamat. Laisa laha min dunillahi kasifah. Tidak ada yang menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Ni tuan-tuan, Tuhan tanya ni dengan surah An-Najm tu. Tuhan tanya ayat 59, maka apakah mereka berasa hairan terhadap perkhabaran ini? Wa tadhakuna wa la tabkun. Selama ni mereka menggelakkan sahaja apa yang Muhammad baca dan tidak menangis. Wa antum samidun. Dan mereka melengah-lengahkannya. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Tuan-tuan, habis Nabi baca surah An-Najm ayat 62, Nabi SAW turun sujud, yang tu dinamakan sujud tilawah. Dan seluruh penduduk kota Mekah ketika tu sujud ikut Nabi SAW tanpa mereka sedar.
Mukjizat ni mukjizat yang cukup. Semua sujud. Tu yang ada keliling tu semuanya sujud. Sujud kepada Allah. Lama depa sujud, lepas tu baru bangun sedap. Oh, terikut Muhammad. Apa depa kata bila terikut Nabi SAW? Tengok di bawah tuan, muka surat 91. Muka surat 91, perenggan bawah tu, perenggan bawah no. Saya baca terus. Secara tidak disedari, para penyembah berhala dengan patuh dan sujud, mengabdikan diri sepenuhnya, takut kepada Tuhan dengan tumpuan tanpa sebarang celah. Maksud ayat ni semua pakat sujud. Pada hakikatnya itulah masa paling ajaib bagi kebenaran, dapat membelah kesombongan jiwa orang yang keras kepala serta sikap mencemuh mereka, sikap cemuh mereka. Mereka terkejut apabila ternampak kebenaran kalimah Allah, lalu menawan hati mereka. Padahal itulah yang dicuba mereka bersungguh-sungguh untuk tidak bersungguh-sungguh untuk memusnah dan menghapuskan. Tuan-tuan, lepas sujud tu pakat malu. Bila sujud tu pakat malu. Hang aku, malu kat hang, malu kat aku apa hampa ni? Kata duk lawan sangat dengan Muhammad. Siapa dengar sebelum ni semua pukul. Kali ni dengar bukan pukul. Kita semua buat tak heran, kita semua jadi diam, tak ada siapa ambil tindakan, sujud ikut Muhammad. Leceh ni. Pakat duk lawan malu ni, pakat duk lawan malu. Akhirnya depa buat apa? Depa pun sebarkan fitnah. Depa sebar fitnah. Apa depa kata? Tuan-tuan tengok. Akibatnya mereka mula menabur fitnah dan berdusta kepada Nabi SAW dengan mendakwa bahawa baginda sememangnya sayang dan menghormati berhala mereka dengan amat sangat, serta menganggap berhala itu berkuasa untuk mengabulkan permintaan mereka. Dia kata Nabi yang nak kabulkan permintaan mereka ni. Dia kata kami buat tu sebab Muhammad habaq kat kami nak kabulkan permintaan kita. Muhammad sendiri. Kumpulan hijrah kali ini mengandungi 83 orang laki-laki dan 19 wanita, atau menurut sesetengah versi pendapat lain 18 wanita. Sama ada Ammar ni Ammar bin Yasir termasuk sama dalam kumpulan itu atau tidak masih menjadi tanda tanya. Maksudnya hijrah pergi Habsyah dua peringkat. Kumpulan pertama 16 orang, kumpulan kedua 83 orang lelaki, 19 wanita. Bilangan tu ada khilaf lah, no? Kemudian nombor 10, kita tengok tajuk subtopik baru, mekanisme Quraisy menentang penghijrahan. Apa Quraisy buat? Semua selamat tuan-tuan. Dua grup ni, kedua-dua grup selamat pergi ke Habsyah. Kedua-dua grup ni selamat. Apabila Quraisy tahu hampir 100 orang ataupun 100 lebih sikit orang Islam Mekah dah berjaya hijrah ke Habsyah. Di Mekah tinggal hanya berapa puluhan saja, berapa puluhan orang saja. Nah, sebab jumlah orang Islam waktu itu 100 lebih, baru tahun ke-5 kenabian. Jadi tinggal berapa puluh orang. Apa Quraisy buat? Kita tengok apa mereka buat. Orang Quraisy tidak mahu melihat prospek orang-orang Islam mendapat perlindungan di Habsyah. Justru mereka mengirim 2 orang duta gagah dan menuntut ekstradisi. Nampak tuan-tuan? Ada ni sistem ni sampai hari ni, no? Tuntutan ekstradisi, nak minta tawanan yang berlindung luar negara tu nak minta balik ke negara asal. Quraisy hantar 2 orang. 2 orang ni paling pakar dalam urusan diplomasi, sehinggalah mereka memeluk agama Islam. Tuan-tuan, 2 orang ni, tengok nama mereka siapa? Tuan-tuan tengok elok. Mereka ialah Amr ibn As. Bukan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr anak dia, nipak dia, Amr ibn al-As. Dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kedua mereka masih belum Islam. Waktu tu belum Islam. Mereka ni sangat pakar. Amr bin As ni dia sangat hebat dalam kepimpinan. Lepas dia masuk Islam, beberapa bulan saja dia terus dilantik oleh Rasulullah jadi panglima perang nombor 1. Dan dalam pasukan tentera tu ada ratusan sahabat-sahabat yang kanan Nabi SAW. Nabi lantik dia. Dia memang sangat berkelayakan tinggi dalam kepimpinan.
Sampailah zaman Sayyidina Umar sebut satu ayat berkenaan dengan Amr bin Auf. Sayyidina Umar kata, ma yambaghi li Amrin an yasira 'ala al-ard illa amira. Tidak seharusnya Amr berjalan di atas muka bumi kecuali sebagai seorang pemimpin. Hidup dia seorang pemimpin. Quraisy pilih orang yang paling pakar dalam urusan ni, dua-dua orang pakar. Pi jumpa Maharaja Habsyah. Kita tengok apa cerita dia. Daripada orang ni pun pi. Mereka membawa bersama pelbagai hadiah berharga untuk dihadiahkan kepada raja dan para padri. Nampak tuan, cerdik tak? Cerdik lah. Bawa siap-siap. Benda apa yang tak ada di Habsyah? Benda apa yang tak ada, bawa siap-siap. Beg tangan, beg kulit ke, kasut kulit, apa yang tak ada, contoh. Orang yang tak ada, mereka bawa barang-barang mahal. Mereka berjaya menawan hati sebahagian daripada orang bangsawan tempatan untuk menyebelahi mereka. Sebenarnya dia bukan bangsawan ni, menteri-menteri Habsyah. Batariqah disebut dalam bahasa Arab, Batariqah. Menteri-menteri Habsyah. Menteri-menteri Najasyi. Najasyi itu raja, dia ada beberapa orang menteri. Menteri-menteri inilah yang disogok dengan rasuah. Akhirnya menteri-menteri ini tengok barang barang mahal-mahal tak ada di Habsyah pula sebagainya, terima. Duta Quraisy mendakwa bahawa pelarian Islam itu mestilah diusir dari Habsyah, serta serah kepada mereka atas alasan bahawa mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka, sementara pemimpin mereka mengajar satu agama amat berbeza dengan agama mereka juga yang raja anuti. Tuan, bila Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah sampai di Habsyah, ini cerita dia, kita baca tadi, dia tak apa nak cerita. Sampai di Habsyah, sebelum jumpa raja, maharaja tu, mereka jumpa menteri dulu ni. Timbalan Perdana Menteri, jumpa menteri-menteri besar ni, menteri-menteri kanan ni. Pergi jumpa dulu. Jumpa sogok dulu. Sumbat. Baru cakap, kami nak jumpa ni, kami wakil daripada kerajaan Quraisy Mekah, nak jumpa dengan maharaja. Boleh hijah tak sehari? Macam itulah bahasa mudah dia. Raja Najasyi sibuk lawatan tangnu rasmi sana sini, tapi dah ni ejah ni boleh kot selit 2 jam kan. Maka menteri-menteri hak dah makan suap ni, depa pun susun, dan ada peluang untuk menghadap dua orang ni pun pergi menghadap. Bila menghadap, Raja Najasyi tanya, apa yang kalian nak bagi tahu? Kami wakil kerajaan Quraisy Mekah hantar untuk kami bawa balik ahli keluarga, sanak saudara kami, kaum kami yang lari mai sini. Lepas ni orang-orang bodoh di kalangan kami yang anut agama baru. Agama tu bukan agama kamu dan bukan agama kami. Ini dalam kitab sirah yang lebih panjang tu dia cerita. Ni Amr bin As ni cerdik dah. Dia punya mukadimah tu. Dia kata, agama tu wahai Raja Najasyi, hang pun tak tahu, kami pun tak tahu. Maka kerajaan kami yang merupakan adik-beradik depa juga. Amr bin As ni cerdik. Dia kata, kerajaan kami yang merupakan saudara mereka dan saudara mara mereka ni juga buat keluar arahan supaya depa ni diekstradisi balik ke Mekah. Sebab mereka ikut satu agama yang siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, apa reaksi An-Najasyi yang memang seorang raja yang sangat adil, yang walaupun ketika tu dia belum Islam, maka dia pun marah. Dia kata, mana boleh aku dengar daripada sebelah pihak. Apa tak cerdik dah raja ni. Boleh jadi yang mai tu orang bahaya, yang hijrah mai tu minta perlindungan politik ni, boleh jadi orang bahaya. Tapi Najasyi nak dengar dua pihak. Dia kata, esok mai menghadap lain, dan aku akan panggil orang Islam mai sini, wakil lepas beberapa orang. Tuan-tuan, keesokan harinya ataupun hari yang sama, wallahu a'lam, maka menghadap masuklah kedua-dua belah pihak.
Raja menitahkan orang Islam masuk menghadap ke istana dan menyuruh mereka menjelaskan ajaran agama mereka. Penghijrah Islam mengambil keputusan untuk menceritakan cerita sebenar keseluruhannya tanpa memikirkan sebarang akibat. Ja'far ibn Abi Talib bangun dan berucap di hadapan raja seperti berikut. Ini ucapan dia. Tuan-tuan, dalam 100 orang yang hijrah tu ada satu orang nama dia Ja'far ibn Abi Talib. Walaupun ketua kumpulan hijrah nama dia Uthman ibn Maz'un, sahabat Nabi yang lain, tapi bila nak cakap mereka suruh Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ni siapa tuan-tuan? Sepupu Nabi. Antara ahli keluarga Nabi yang menyerupai Rasulullah dari segi rupa paras dan juga akhlak adalah Ja'far ibn Abi Talib. Tuan, yang menyerupai Rasulullah dari segi rupa paras dan juga akhlak, Ja'far ibn Abi Talib. Sebab tu bila nak bercakap depan seorang maharaja yang cerdik, wakil daripada kerajaan Mekah yang lincah dan licik, mereka pilih orang yang paling cerdik di kalangan mereka, iaitulah Ja'far ibn Abi Talib. Bangun Sayyidina Ja'far, sepupu Rasulullah, dia masuk Islam, dia bantu Nabi, dia menyebarkan Islam. Dia kata, wahai tuanku, dulu kami ni orang jahiliyah, kami gelap, kami sembah berhala batu bata, kami makan bangkai, kami putuskan silaturahim yang kuat di kalangan kami, tindas yang lemah di kalangan kami. Duit kami tak ada yang halal, banyakkan kami bercakap tipu, bercakap bohong, zalim menzalimi antara satu sama lain, kami sentiasa berperang. Muqaddimah Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Allah menghantarkan kepada kami seorang Rasul. Kami kenal dia, seluruh penduduk Mekah kenal Rasul ini, akhlaknya daripada kecil kami kenal. Ini Ja'far. Apa yang Rasul ni bawa ialah dia ajak kami menyembah Allah, dia suruh kami tinggalkan berhala. Rasul ni ajak kami tinggalkan minum arak. Rasul ni ajak kami jangan berzina. Rasul ni ajak kami untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, untuk hormat tetamu. Rasul ni ajak kami untuk memuliakan anak yatim. Maka kami pun hidup dalam keadaan ikut apa yang Nabi kami ni ajak. Kami buat semua benda baik. Tiba-tiba kami ditangkap oleh mereka ni. Nampak ayat dia, nampak dia susun tu kan. Waktu kami duk buat benda baik, kami nak buat benda baik dalam hidup kami, nak makan benda halal, tak zalim orang, tak naya orang, tak zalim antara satu sama lain, mereka ni tangkap kami, mereka seksa kami, mereka bunuh kami, mereka nak suruh kami kembali sembah berhala batu bata yang tak boleh bercakap dan kembali kepada melakukan kemungkaran. Maka Nabi kami pun arahkan bahawasanya di Habsyah ada seorang maharaja yang adil untuk kami datang dan berlindung di bawah naungan tuanku. Sekian. Hashamah bin Abjar, Raja Najasyi bila dengar macam tu, apa dia entah? Dia buat apa? Seronoklah. Kan? Dia boleh nilai. Dia raja, selalunya raja ni bila dia adil, maksudnya dia cerdik. Dia sangat bijak. Bila dia dengar macam tu, dia boleh menilai. Semua manusia suka untuk hidup dalam keadaan bersih, tenang, aman, bahagia, tak ada siapa menzalimi antara satu sama lain. Itulah kehidupan yang semua orang nak. Bila Ja'far bin Abi Talib dia cerita sekian, raja terkesan dengan ucapan tu. Dia pun terkesan, dia seronok dengan ucapan tu. Tuan boleh tengok muka surat 93. Saya tak baca dah tu, tadi saya dah cerita kat tuan-tuan dalam bentuk huraian tadi ni. Muka surat 93, perenggan kedua. Raja terkesan. Raja ni siapa? An-Najasyi Ashamah bin Abjar. Kemudian bila dia dengar tu dia seronok. Dia kata, ada tak Nabi kamu ajak kamu ayat-ayat yang datang daripada Allah? Sebab Raja Najasyi dia agama Kristian, agama Nasrani. Dia memegang dengan peraturan dan prinsip-prinsip agama Nasrani yang tulen. Raja ni. Maka dia kata ada ayat-ayat yang berkaitan yang diturunkan kepada Rasul kamu.
Sekali lagi cerdik Ja'far bin Abi Talib ni tuan-tuan, dia baca surah apa? Dia baca surah Maryam. Allah Akbar. Maryam, bunda Nabi Isa. Bunda Nabi Isa. Dia baca surah Maryam. Sekali lagi tuan-tuan boleh buka surah Maryam, tengok. Surah Maryam yang awal-awal disebut. Awal-awal disebut tentang Nabi Zakaria, tak ada anak. Minta dengan Allah, Allah bagi Nabi Yahya, seorang yang soleh, anak yang soleh. Lepas pada tu terus masuk cerita Maryam, iaitulah Sayyidatuna Maryam ini satu orang yang banyak beribadah kepada Allah. Ni dalam surah Maryam. Najasyi duduk dengar. Ulama-ulama pun ada ni, ulama-ulama kerajaan Habsyah. Pakat duduk dengar. Maryam satu orang yang banyak beribadah, sehinggalah satu hari Allah hantar seorang malaikat dengan rupa bentuk manusia mai masuk dalam bilik ibadat dia. Bila Maryam tengok, Maryam kata, a'udzu birrahmani minkunta in kunta taqiya. Aku berlindung dengan Allah kalau kamu seorang yang bertakwa kepada Allah. Maryam hebat dia, no. Orang lelaki masuk-masuk dia kata aku berlindung dengan Allah. Dia tak tahu yang tu malaikat. Malaikat tu main nak buat apa? Qala innama ana rasulu rabbik. Aku ni adalah utusan Tuhanmu. Li'ahaba laki ghulaman zakiya. Allah suruh aku main bagi tahu kamu akan dapat anak. Tuan-tuan bayang, Najasyi duk dengar cerita Maryam, bonda Nabi Isa. Cerdik no Ja'far ni, dia pilih ni Sayyidina Ja'far. Kemudian jawab Maryam, qalat anna yakunu li ghulam. Maryam kata, macam mana aku nak boleh anak? Walam yamsasni bashar. Tak ada manusia pernah sentuh aku. Walam aku baghiyah. Aku kan orang jahat. Dia pun baca sampailah Maryam mengandungkan anak, mengandungkan Nabi Isa, akhirnya sampai melahirkan Nabi Isa. Apa jadi tuan? Bila Sayyidina Ja'far baca ayat tu, mendengar ayat-ayat itu, raja dan padri besar mengalir air mata hingga membasahkan pipi dan janggut-janggut mereka. Semua teriak. Tak no? Raja tadi, raja yang baik, dia dengar tu dia teriak. Waktu tu dia bertitah. Di sini Nagus bertitah. Tuan-tuan saya selang 4-5 baris ke bawah tu. Dia tulis di sini Nagus bertitah. Kan? Nagus ni Ashamah itulah. Dia sebenarnya Najasyi. Najasyi mungkin dia tukar ke English jadi Nagus. Najasyi tu gelaran kepada Maharaja Habsyah. Nagus gelaran kepada Maharaja Habsyah An-Najasyi. Dia pun kata, sekiranya kalimah-kalimah ini dan segala yang diturunkan kepada Isa ialah cahaya harapan yang datangnya dari sumber yang sama. Tu dia respon dia. Akhirnya respon Maharaja Habsyah, orang nombor 1 dalam kerajaan Habsyah, dia kata sesungguhnya apa yang kamu bacakan tadi dengan apa yang terkandung di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, datang daripada punca yang sama. Mereka bebas tinggal dan beribadat di negeri beta, dan beta tidak akan menyerahkan pelarian-pelarian ini kepada kalian. Maka itu dia punya respon. Najasyi pun suruh mereka balik. Keluarlah daripada istana. Keluar daripada istana. Tak habis lagi tuan-tuan. Amr bin As ni dia otak dia pusing je. Dia pergi rasuah sekali lagi. Dia kata nak menghadap sekali lagi, boleh tak? Last kali ni last. Aku nak pergi menghadap Maharaja sekali lagi lah. Tuan-tuan, dia nak fitnah apa pula ni? Fitnah ni lagi berat. Apa dia? Kali ni dia nak pergi menghadap Amr bin As ni. Keesokan harinya dia minta kat menteri-menteri ni. Menteri-menteri ni pun ejah masa boleh pergi menghadap. Dia pun menghadap. Dia kata, wahai tuanku, satu benda besar yang aku nak beritahu ialah pengikut Muhammad ni mereka menghina Isa. Apa tuan-tuan faham? Agama Kristian ketika itu dah banyak orang kata apa, diselewengkan. Waktu tu telah pun diselewengkan, iaitu kebanyakan orang Kristian yang hidup pada zaman tu sampai ke hari ni, mereka menganggap Isa ni anak Tuhan. Mak jarum ni, Amr bin As ni dia nak bubuh jarum ni.
Bila dia fikir, semua orang Kristian kata Isa ni anak Tuhan. Konsep Trinity tu lama dah, konsep Trinity ni. Maka dia pun tahu bahawa Muhammad ajak Allah ni dia tak ada anak, lam yalid wa lam yulad. Aku nak pi cucuk jarum ni 16, aku nak tengok depa nak kata apa. Kalau depa kata Isa bukan anak Tuhan, mesti tak sama dengan Kristian, ajaran Kristian. Maka dia pun masuk dengan harapan dia nak masuk jarum tu. Kita tengok. Pada keesokan hari, kedua-dua duta sekali lagi pergi menghadap raja, lalu memaklumkan bahawa Muhammad dan pengikut-pengikutnya telah menghina Isa. Apa dia? Maksudnya Amr bin As nak beritahu, kata Nabi kita ajak orang Islam, Isa ni bukan anak Tuhan, dia anak Maryam. Kemudian sekali lagi orang-orang Islam diarah menghadap dan meminta pandangan mereka terhadap Isa. Tuan-tuan, An-Najasyi ni dipanggil sekali lagi. Dia kata, apa ni? Apa penghinaan yang dilakukan oleh mereka kepada Isa, Nabi kami? Dia pun takut, dia panggil. Sekali lagi Ja'far bin Abi Talib bangun, tampil dan jawab dengan jawapan yang jujur. Ni tuan-tuan, ni yang kita kata jawapan jujur. Tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib dia pun cerdik. Dia pun tahu kata hak ni kalau aku jawab kata Isa bukan anak Tuhan, mesti tak sama dengan Kristian. Sebab Kristian ketika tu yang telah diselewengkan menyebut bahawa Isa ni dia anak Tuhan. Tapi apakah yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk jawab? Dia pun jawab, dia bangun. Kami bercakap mengenai Isa seperti yang diajar kepada kami oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan? Macam mana yang Nabi kami ajar, macam tu kami beritahu. Dia pun mula cakap, dia kata dia ialah seorang hamba Allah. Isa ni hamba Allah, pesuruh Allah. Roh dan firman Allah ditiupkan ke dalam sidara Maryam. Bukan Allah lah, maksudnya Tuhan ilham, Tuhan tiupkan roh Isa ke dalam rahim Maryam, Sayyidatina Maryam. Kemudian bila dia hurai macam tu tuan-tuan, bila Ja'far dia hurai kata Isa ni bukan anak Allah, dia adalah pesuruh Allah, dilahirkan oleh Maryam tanpa seorang ayah, maka raja pun bertitah, dia kata kami juga berkeyakinan begitu, Allah akan memberi rahmat ke atas kalian dan ketua kalian. Kemudian Raja An-Najasyi menoleh kepada duta-duta dan padri besarnya yang kelihatan marah. Katanya, kamu mungkin risau dan marah, ikut suka hati kamulah, tetapi Isa tidak lain dan tidak bukan seperti yang diucap Ja'far mengenainya. Kemudian raja memberi jaminan untuk melindungi mereka sepenuhnya, lantas mengembalikan segala hadiah yang mereka bawa dan menyuruh mereka pulang. Orang Islam tinggal di Habsyah tanpa sebarang gangguan buat beberapa tahun sehinggalah mereka kembali ke Madinah. Tuan-tuan, jadi macam mana? Bila Ja'far jawab bahawa Isa adalah hamba Allah, dalam masa yang sama dilantik sebagai pesuruh Allah, dilahirkan oleh Maryam tanpa bapa, Ashamah bin Abjar Maharaja ni dia pun bangun dan dia kata, sesungguhnya apa yang kamu cakap ini adalah benar, dan dia setuju dengan apa yang disampaikan. Rupanya menteri-menteri dengan ulama-ulama Nasrani waktu tu semua pakat terkejut. Sebab apa? Sebab satu-satunya yang berpegang dengan ajaran Nasrani yang betul adalah Maharaja tu saja. Dia punya menteri, ulama-ulama dia semua berpegang dengan ajaran Kristian yang diselewengkan. Maka lepas tu tuan-tuan, cerita dia panjang. Lepas tu mereka bincang sama-sama, mereka nak gulingkan ni Maharaja ni, nak gulingkan. Akhirnya dibantu oleh orang Islam dan menang. Menang, tidak digulingkan. Kemudian akhirnya Raja Habsyah dia bagi mereka ni duduk di situ sampai dia wafat lah. Raja Habsyah ni sampai dia wafat, dia masuk Islam. Sebelum dia wafat dia masuk Islam, maka dia di kalangan tabi'in. Sebab tu siapa beli buku tabi'in, cerita tentang riwayat hidup tabi'in, dia akan nampak satu nama tabi'in yang bernama Ashamah bin Abjar. Siapa tabi'in ni? Maharaja Habsyah. Dia masuk Islam.
berutus surat dengan Nabi SAW. Nabi sayang dia, dia sayang Nabi, no? Berutus surat, dan Nabi ketika mana dia wafat, Nabi duduk di Madinah. Nabi ajak sahabat-sahabat bangun. Nabi kata telah meninggal seorang yang saleh, iaitulah Raja Habsyah. Kita solat ghaib ke atas dia, sembahyang jenazah ghaib buat kali pertama dan terakhir dalam Islam. Yang tu. Kemudian ke dalam Islam ketika mana Nabi hidup lah maksudnya. Kemudian perenggan seterusnya tuan-tuan, dia cerita keadaan di Mekah. Hijrah ke Habsyah habis dah, perenggan bawah tu dia cerita pasal di Mekah. Apa berlaku di Mekah? Di Mekah macam biasa, pelbagai tindakan kejam, usaha dan sebagainya dibuat, sehinggalah ke tahap mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy, saya tak baca dah, saya cerita kat tuan-tuan. Menteri-menteri Quraisy pergi jumpa Abu Talib, bagi kata dua. Wahai Abu Talib, hang orang besar di kalangan kami, hang yang berkuasa di kalangan kami. Kalau hang tak hentikan dakwah yang dibawa oleh anak saudara kamu, maka hang dengan anak saudara hang, kami akan perang sekali. Maksudnya kami akan sekalikan walaupun kamu masih agama kami. Abu Talib masih dengan agama lama, agama menyembah berhala. Bila dengar kata dua terakhir daripada Quraisy, Abu Talib panggil, ini cerita dia. Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Abu Talib panggil Nabi, wahai Muhammad, kali ni Quraisy bagi kata terakhir, aku pun bagi kata terakhir kepada kamu. Kalau hang tak berhenti, aku tak mau tolong hang dah. Aku tidak akan lagi mempertahankan kamu dan tolong kamu, wahai Muhammad. Maka Nabi SAW ketika tu, tuan-tuan tengok muka surat 94 bawah sekali, perenggan kedua paling bawah. Hak ni saya pernah sebut kat tuan-tuan, hadis ni saya pernah sebut kat tuan-tuan. Apa status dia saya tak tahu. Nabi pun bangun pelan-pelan sambil mengalirkan air mata. Tuan-tuan, Nabi tak ada ayah. Tuan boleh bayang tak? Nabi tak ada ayah, Nabi tak ada mak. Hak belah Nabi tumpang kasih dengan Abu Talib. Bila Abu Talib bagi kata dua kat Nabi, Nabi manusia biasa, Nabi bangkit. Adakah berhenti menyebarkan Islam? Tak. Tapi Nabi nak abang orang biasa, Nabi ada perasaan. Sambil mengalirkan air mata dan bangun, Nabi nak pi. Nabi kata, ya am, wahai bapa saudaraku, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan meletakkan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan agama ini, nescaya sekali-kali tidak akan aku tinggalkan, sehinggalah Allah mematikan aku ataupun menentukan kemenangan kepada aku. Kita duk ingat Nabi nak down dah. Benteng terakhir hidup Nabi sebagai seorang manusia, iaitulah Abu Talib, pun tak mau tolong dah. Dengan tangisan Rasulullah itu kita ingat Nabi nak berhenti dah, tak mau dakwah. Tidak, Nabi nak ajak saya dan kita semua. Cuba tengok Rasulullah, kalau makhluk seluruhnya tidak menyokong Islam, maka Nabi kata, aku akan tetap menyebarkan ajaran Allah ini walaupun seorang. Ni kita mengaji sirah ni, ambil semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takat orang kata kat kita, takat macam-macam lah hari ni, dalam perjuangan kita ni macam-macam. Kemudian tuan-tuan, bila Nabi mangkit dengan mengalirkan air mata, Abu Talib dia tengok ketegasan Rasulullah, ketegasan Nabi. Hampa bawa main matahari belah kanan, bulan belah kiri pun aku tak tinggal agama ni. Tuan-tuan, akhirnya apa kata Abu Talib? Abu Talib anggap Rasulullah macam anak dia sendiri. Bahkan di antara keseluruhan anak-anak dia, Muhammad lah yang paling dia sayang. Bila Nabi cakap macam tu, surat 95 atas sekali, kata Abu Talib, pergilah kamu berdakwah sesuka hatimu, demi Allah aku tidak akan menghalang kamu.
Dan kata Abu Talib lagi dalam kitab sirah lain, demi Allah, selama aku hidup aku akan mempertahankan kamu. Dia memang dia sayang Rasulullah SAW, dia sayang Nabi. Bukan kerana itu Rasul, tetapi yang tu adalah anak saudaranya. Akhirnya Abu Talib masih lagi mempertahankan Nabi SAW. Kemudian kita akan sambung, insya-Allah akan datang. Tajuk sekali lagi, Quraisy memujuk Abu Talib. Sekali lagi depa buat main satu lagi pelawaan kepada Abu Talib. Kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang, iaitu hari Ahad ni lah, Ahad ni. Hari ni Rabu, kami Jumaat Sabtu, Ahad ni insya-Allah kita akan sambung. Lepas lepas pujuk Abu Talib sekali lagi, masuk tajuk keputusan untuk membunuh Muhammad. Habis. Kita akan tengok nanti apa perancangan mereka, siapa yang buat perancangan tu, macam mana mereka nak bunuh Nabi, di mana mereka buat perancangan tersebut. Dan ada satu kisah mukjizat muka surat 96 tu, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca nanti dalam kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah, lemah dan kurang salah silap daripada saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah SWT, minta maaf kepada tuan-tuan kalau ada salah silap. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.